Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi di seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai admin dalam channel ini, The Twin TV, ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa kepada seluruh penduduk negara Malaysia yang beragama Islam. Selamat menjamu selera ketika membuka puasa dan selamat menunaikan ibadah berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Beberapa hari kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah bulan Ramadan sekarang ini, penduduk Malaysia disajikan dengan beberapa insiden yang mengejutkan. Yang satu kata, bukan saya. Yang satu kata, dia dulu jumpa saya. Yang satu kata, dia datang dan rayu supaya dia diberi sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. So, apa yang saya ingin katakan adalah di mana ada satu dakwaan demi dakwaan dan penafian demi penafian di antara Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, dan juga seorang lagi bekas Perdana Menteri Malaysia sebanyak 2 kali setengah, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada mulanya di dalam artikel tersebut, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Mahyadin Mat Yassin datang berjumpa dengannya dan meminta sokongan supaya dia menjadi Perdana Menteri semula. Dan Tun Mahathir kata dia terkejut dan tergamam serta tak tahu nak kata apa. Kemudian satu demi satu, pemimpin demi pemimpin kata, pemimpin dalam PPBM, pemimpin dalam Pejuang dan sebagainya kata, bukan kami yang dahulu. Terbaru, tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menyatakan, mensahkan bahawa bukan dia yang berjumpa dahulu kepada Pejuang. Tetapi menurut laporan yang diterima 2 April 2022, sudah diterbitkan di sinarharian.com.my, kata Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, katanya Pejuang yang jumpa saya dulu. So kita semakin bengong sekarang ini nak tahu siapa sebenarnya yang mendahulu ini. Tapi apapun, saya bacakan laporan yang telah ditulis di sinarharian.com.my dengan tajuk Pejuang yang jumpa saya dulu, kata Tan Sri Mahyadin Yassin, 2 April 2022. Pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia, telah mendedahkan bahawa beliau berjumpa dengan kepimpinan utama parti politik dalam kerajaan dan pembangkang bagi merintis hubungan kerjasama dalam pilihan raya umum PRU ke-15 yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, menurut beliau, ia adalah langkah awal untuk mendapatkan pandangan pemimpin parti-parti daripada seluruh parti politik yang terlibat dan masih tiada keputusan muktamad yang dibuat. Jelasnya, perkara tersebut dilakukan memandangkan terdapat beberapa pemimpin parti politik, termasuklah daripada Parti Pejuang Tanah Air atau dikenali sebagai Pejuang, berjumpa dengannya setelah pilihan raya negeri PRN Johor selesai. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Tan Sri Mahyadin Yassin, menurut laporan ini, katanya, selepas PRN Johor, saya didatangi oleh beberapa orang pemimpin parti politik, termasuklah daripada Parti Pejuang. Mereka menyuarakan pandangan kepada saya bahawa lebih baik parti-parti selain daripada Barisan Nasional yang dikenali sebagai BN juga untuk merintis suatu bentuk kerjasama politik bagi mengelakkan pertembungan banyak penjuru dalam PRU 15 yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, tambah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin lagi, katanya mereka sedar bahawa majoriti rakyat tidak menyokong Barisan Nasional yang masih terpalit dengan imej kleptokrasi. Tetapi oleh kerana berlaku pertembungan banyak penjuru antara parti-parti politik yang bertanding, undi anti-BN akhirnya berpecah. Ini amat betul, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat di PRN negeri Johor terutamanya, terlalu banyak penjuru. Terlalu banyak penjuru. Ini menyebabkan BN dapat memenangi PRN Melaka dan PRN Johor, walaupun ditolak oleh majoriti rakyat.
Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya pada Sabtu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya negeri Johor, yang turun mengundi itu amat sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak pun sampai 65% kalau saya tak silap. Maafkan saya kalau salah, kalau salah tolong betulkan. Kamu beri komen kamu. Pada Jumaat, bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa bahawa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah berjumpa dengannya untuk meminta sokongan dalam usaha beliau untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia sekali lagi. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Mahathir berkata beliau tidak diberitahu mengapa ahli Parlimen Paguh itu meminta sokongannya. Menurut Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pula, parti yang berjumpa dengannya sependapat untuk mengelak pertembungan banyak penjuru dalam PRU15 bagi menghalang golongan kleptokrat dalam Barisan Nasional untuk kembali berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Tan Sri Mahyadin Yassin lagi dalam coretannya itu, kata beliau, pandangan seumpama ini juga turut disuarakan oleh ramai penganalisis politik. Oleh itu, saya telah mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pimpinan utama parti-parti politik yang ada dalam kerajaan dan pembangkang bagi merintis hubungan kerjasama dalam PRU15 yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya, pertemuan saya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang diatur selepas seorang pemimpin kanan daripada Parti Pejuang datang menemui saya adalah sebahagian daripada inisiatif itu, ujarnya dalam tulisan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini disahkan bahawa memang betul perjumpaan di antara Mahyadin Mat Yassin dengan parti-parti yang ada, terutamanya secara khusus spesifik Pejuang, memang ada berlaku. Dan bukan lagi kabar angin bahawa beliau pernah berjumpa. Tetapi tujuannya berjumpa nampaknya hanya dibesar-besarkan. Agaknya dibesar-besarkan. Pertama. Kedua, siapa duluan jumpa, siapa duluan pergi jumpa, minta sokong, itu masih lagi menjadi tanda tanya. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang paling besar adalah adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Mukris Mahathir yang telah dipecat, dibuang daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan dapat menerima semula Tan Sri Mahyadin Yassin yang dianggap sebagai pengkhianat dan memecat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi betulkah Mahyadin pengkhianat? Saya tak percayalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sajalah. Bagus juga sebenarnya kalau pembangkang ini dapat bersatu supaya suara rakyat itu lebih kuat, lebih jelas, bukan hanya di bahagian blok kerajaan tetapi di blok pembangkang sebagai sebagai semak dan imbang dapat dikekalkan. So, siapa-siapa saja yang jadi pembangkang, seharusnya pembangkang itu kuat supaya kalau suara rakyat mau disampaikan untuk penambahbaikan negara Malaysia itu lebih kuat. Tahniah diucapkan kepada seluruh umat Islam yang berjaya menghabiskan hari pertama bulan puasa, tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah diucapkan, dah tak sampai sebulan lagi hari raya akan disambut. Dan harap-haraplah bulan Ramadan ini akan lebih banyak lagi berita yang baik-baik. Janganlah yang buruk-buruk supaya kita pun membaca berita yang betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi daripada saya, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan juga menyambut Hari Raya Aidilfitri. Selamat menyambut semuanya. Okey, jadi kita jumpa lagi denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.